Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syed Al-Resya bin Syed Ismail daripada Al-Khairat Enterprise Al-Mustaqirah, yaitu sebuah agensi yang menjalankan latihan dan juga pembangunan untuk perniagaan, pemasaran dan juga pengurusan. Setelah lebih daripada 20 tahun dan bertugas di dalam syarikat-syarikat kecil dan sederhana sebagai seorang pengurus di beberapa jabatan, maka saya merasakan bahawa saya ada mempunyai beberapa maklumat penting untuk dikongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan selaku ahli perniagaan yang menjalankan perniagaan di Malaysia pada hari ini. Faktor-faktor yang memberikan cabaran kepada perniagaan semestinya merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh pengurus-pengurus perniagaan, kerana apa? Ia akan dapat memberikan idea tentang bagaimana syarikat harus merancang ke arah kejayaan dan juga ke arah pembangunan syarikat. Faktor pertama yang menjadi cabaran kepada perniagaan ialah apakah dia produk-produk yang dapat dikeluarkan oleh syarikat ataupun dinyatakan oleh syarikat di masa hadapan, di mana produk-produk tersebut akan dapat memberi keuntungan kepada syarikat. Sebagai sebuah syarikat yang ingin berkembang maju di Malaysia ataupun di dunia, faktor-faktor untuk mengeluarkan ataupun menjaga produk masa hadapan mestilah faktor-faktor produk tersebut bahawa ia mesti berdaya maju, berdaya tahan dan juga berdaya saing di pasaran pada masa hadapan. Terdapat 10 jenis perniagaan ataupun industri yang mana syarikat dapat menjaga keuntungan di masa hadapan. Antaranya ialah pertamanya produk-produk elektronik, dan electrical. Yang keduanya ialah produk makanan, ubatan, dan makanan tambahan ataupun makanan berfungsi. Yang ketiganya, produk-produk yang diperbuat daripada bahan-bahan logam. Yang keempatnya ialah produk-produk seperti membangunkan produk-produk aset tetap dan juga produk-produk pembinaan. Yang kelimanya ialah produk-produk pelajaran dan latihan, dan yang seterusnya produk teknologi tinggi iaitu robotik. Walaupun produk-produk ini mempunyai potensi di masa hadapan, syarikat haruslah mempunyai rancangan perniagaan yang tersusun bagi produk-produk ini untuk menembusi, berkembang dan juga bersaing dengan jayanya di pasaran. Ini adalah sebahagian daripada produk-produk yang saya dapat fikirkan secara spontan pada masa ini. Kemungkinan terdapat banyak lagi produk-produk
yang mana yang dapat menjana keuntungan di masa hadapan untuk syarikat-syarikat berkembang dan juga membina keutuhan di masa hadapan. Faktor yang kedua yang mesti diperhatikan oleh ahli-ahli perniagaan ialah bagaimana syarikat dapat menggantikan produk-produk yang dikeluarkan olehnya pada hari ini ataupun yang diniagakan olehnya pada hari ini. Kebanyakan produk akan tamat tempohnya di pasaran apabila terdapatnya produk-produk baru yang menggantikan produk-produk sedia ada di pasaran. Sama ada produk tersebut digantikan oleh kita sendiri ataupun produk tersebut kemungkinan akan digantikan oleh pesaing. Apabila produk sedia ada digantikan oleh pesaing dan bukannya kita, maka kita akan kehilangan perniagaan tersebut dan akhirnya kemungkinan besar kita akan terpaksa menutup perniagaan yang kita sedia ada pada hari ini. Jadi adalah lebih baik pada cadangan saya bahawa kita sendiri yang menggantikan produk tersebut berbanding produk yang sedia ada yang diniagakan oleh kita pada hari ini digantikan oleh pesaing kita, di mana pesaing kemungkinan besar akan merebut pasaran tersebut daripada kita dan kita tidak akan dapat kembali pasaran tersebut. Faktor yang ketiga yang menjadi cabaran kepada perniagaan ialah pesaing. Pesaing itu sendiri. Ada banyak faktor di mana kita boleh bersaing dengan pesaing-pesaing kita dan juga kemungkinan sama ada kita akan menang ataupun kita akan tewas kepada pesaing. Faktor persaingan selalunya wujud pada faktor harga, pada faktor kegunaan produk, pada faktor kualiti, dan juga pada faktor lokaliti produk berada di pasaran. Ini adalah sebahagian daripada faktor-faktor persaingan yang mana kalau sekiranya ahli perniagaan tidak memperhatikan dan juga membina kelebihan untuk bersaing dengan pesaing, maka syarikat akan kalah dan juga tidak akan dapat membangunkan perniagaan mereka. Jikalau sekiranya tuan-tuan dan puan inginkan maklumat yang lebih lanjut tentang bagaimanakah cara untuk syarikat-syarikat tuan-tuan dan puan bersaing di pasaran, maka datanglah ke seminar-seminar dan juga bengkel-bengkel yang akan dianjurkan oleh Al-Khairat Enterprise yang berhad dengan sentiasa merujuk kepada website kami iaitu prsrn.com. Okey, faktor yang keempat yang menjadi cabaran kepada perniagaan ialah globalisasi. Pada hari ini, pengguna ataupun pembeli dapat membeli produk-produk yang ada di pasaran, sama ada produk-produk tersebut dijual di luar negara ataupun produk-produk tersebut dijual di dalam negara. Sekiranya produk tersebut di dalam negara, maka istilah persaingannya sengit dengan kita kerana apa produk tersebut boleh didapati dengan mudahnya. Tetapi dengan globalisasi yang ada, produk boleh dipesan sama ada produk tersebut berada di Eropah, di Amerika, di negeri China,
di Amerika Selatan, di Afrika ataupun mana-mana bahagian dalam dunia, dan juga membayar secara elektronik, dan produk tersebut akan dihantar secara pos kepada pembeli, dan juga pembeli akan dapat produk tersebut dalam masa yang singkat disebabkan oleh produk tersebut kemungkinannya dihantar melalui kurier kepada pembeli. Jadi inilah sebahagian daripada faktor-faktor yang memberi cabaran kepada syarikat. Faktor yang seterusnya ialah teknologi. Syarikat-syarikat yang berada pada hari ini, semestinya syarikat yang kebanyakannya mempunyai teknologi yang agak tinggi berbanding masa lalu. Tetapi oleh kerana pembangunan teknologi ini sentiasa berlaku, sama ada teknologi di dalam menghasilkan produk-produk yang lebih berkualiti tinggi, teknologi di dalam menghasilkan produk-produk dalam kuantiti yang banyak, teknologi menghasilkan produk-produk yang lebih berkualiti, maka syarikat-syarikat perlulah mengadaptasi kepada teknologi yang lebih maju, teknologi yang lebih baik. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan selaku ahli perniagaan mestilah memilih teknologi yang sesuai, teknologi yang mampu, dan juga teknologi yang dapat memuaskan hati dan juga kehendak pembeli-pembeli dan pengguna-pengguna tuan-tuan dan puan-puan. Faktor yang seterusnya yang menjadi cabaran kepada perniagaan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini ialah kuasa tawaran pembekal. Pembekal pada hari ini ingin menjual produk-produk mereka pada harga yang lebih tinggi, dan juga mereka akan memotong kebanyakan daripada insentif-insentif yang diberikan kepada pembeli mereka, seperti waranti pemasangan, servis yang panjang, dan juga alat-alat ganti yang lebih mahal. Kadang-kadangnya pembekal juga memilih kasih terhadap pembeli-pembeli mereka dengan memberikan harga yang lebih rendah untuk setengah-setengah pembeli, dan juga memberikan harga yang lebih tinggi untuk pembeli-pembeli yang lain. Jadi kuasa tawaran pembekal ini mestilah sesuatu yang mesti diperhatikan dengan keras oleh pembeli-pembeli, oleh kerana jikalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan selaku ahli perniagaan tidak mendapat harga yang sesuai daripada pembekal, maka kemungkinan tuan-tuan dan puan-puan akan terpaksa menjual produk-produk yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan dengan harga yang lebih mahal, sedangkan pesaing-pesaing tuan-tuan dan puan-puan menjual pada harga yang lebih murah, pada kualiti yang lebih baik, pada kegunaan yang lebih banyak, dan juga pada waranti dan juga waranti yang lebih panjang. Jadi, jikalau sekiranya faktor-faktor ini, kelebihan-kelebihan ini terdapat kepada pesaing, maka tentunya tuan-tuan dan puan-puan terpaksa menjual pada harga yang lebih mahal berbanding pesaing, dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan akan tewas di medan pertempuran perniagaan. Faktor yang ketujuh yang menjadi cabaran kepada perniagaan pada hari ini ialah kuasa tawaran pembeli. Pembeli ataupun pengguna pada hari ini sememangnya berkendakkan produk pada kualiti yang lebih tinggi, pada harga yang lebih murah, pada kegunaan yang lebih banyak, pada waranti ataupun jaminan yang lebih tinggi, dan juga pada waranti yang lebih panjang. Jadi dapatkah tuan-tuan dan puan-puan memuaskan hati dan juga kehendak pelanggan tuan-tuan dan puan-puan?
Perkara ini sememangnya mesti sentiasa diperhatikan oleh ahli-ahli perniagaan dan juga pengurus-pengurus pemasaran, kerana apa kemungkinan jikalau sekiranya tidak mampu bersaing, maka kita mungkin akan terpaksa menggantikan perniagaan kita dengan produk yang lain yang mana kita tidak mempunyai ataupun mengetahui kelebihan bersaing, dan akhirnya kalau sekiranya kita tidak dapat mewujudkan kelebihan bersaing produk-produk kita, kemungkinan kita akan terpaksa menutup perniagaan yang sedia ada. Faktor yang ke-8 yang mesti diperhatikan oleh ahli-ahli perniagaan ialah mematuhi undang-undang. Bagi syarikat-syarikat yang mengeluarkan produk yang mana produk ini boleh mengganggu keselesaan dan juga kesihatan penduduk di mana produk-produk tersebut diniagakan ataupun dijual, maka syarikat perlulah mematuhi undang-undang ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan di negara di mana produk tersebut ingin diniagakan. Kemungkinan mematuhi undang-undang dan juga peraturan ini adalah melibatkan kos yang tinggi. Kerana apa? Kemungkinan produk tersebut terpaksa dijual dalam bentuk pembungkusan yang selamat. Kemudian, jikalau sekiranya produk tersebut memerlukan pembuangan dan juga cara pembungkusan yang selamat, ini tentunya akan melibatkan kos kepada syarikat. Jadi inilah sebahagian daripada perkara-perkara yang menjadi cabaran kepada perniagaan pada hari ini di dalam mana-mana negara membangun dan juga mana-mana negara maju sekalipun. Perkara-perkara ini mestilah senantiasa diperhatikan oleh syarikat, oleh kerana jikalau sekiranya diabaikan, maka kemungkinan perniagaan yang ada pada hari ini tidak akan wujud lagi pada masa hadapan. Sekian dulu dari saya, Badri Syahid Ismail daripada Al-Khairat Enterprise. Kita berjumpa lagi di masa hadapan. Assalamualaikum dan salam bahagia.